Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap subscriber saya sihat walafiat, di samping menjalankan tugas harian. So saya doakan semuanya agar dipermudahkan segala urusan, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah bagaikan hujan yang tidak terkira, insya-Allah. Okey, pada petang ni saya tengok jam 17.42. Kita kalau tentera ni dia panggil jam 24 jamnya jam kan. So sekarang ni 17.42, maknanya pukul 5.42 petang lah. Okey, siri kali ni saya nak jawab soalan-soalan sahabat-sahabat semualah. Anda tanya, saya jawab. InsyaAllah saya cuba jawab. Soalan yang pertama, apa yang ada di dalam komando? Okey, kalau kita lihat komando ni, Regimen Gerak Khas ataupun 21 Grup Gerak Khas ataupun Regimen Komando. Okey, untuk organisasi dah tuan-tuan boleh tengok di dalam Google ke Wikipedia dah. So kalau nak cerita pasal apa yang ada dalam komando ni, komando ni adalah satu pasukan khusus. Pasukan khusus, pasukan elit, pasukan strategik, kepunyaan negara, pasukan khas. Senangnya kalau kita kata Special Forces. Di dalam komponen Special Forces tu, kalau kita tengok di sini sama juga macam luar negara semua. Dia boleh melaksanakan operasi udara, dia boleh melaksanakan operasi perairan ataupun peperangan pesisir pantai. Dia boleh melaksanakan pengemburan di daratan seperti menyelamat tebusan ataupun zaman komunis. Okey, kalau orang kata Special Forces tu kan, Special Forces tu dia boleh melaksanakan pelbagai misi lah. Okey, kalau kita tengok, kalau bezanya di antara komando dengan askar biasa, okey, komando dan askar biasa, kalau kita kata setengah tu orang cakap seorang komando sama dengan 10 askar biasa. Bukannya kekuatan dia tu. Di sini maksud dia punya kepakaran dia tu. Okey, kepakaran. Macam seseorang anggota Gerak Khas, kalau dia masuk, pertama sekali dia akan ambil kursus asas penerjun lah. Mana dia qualified sebagai seorang penerjun basic lah, basic payung. Okey, lepas tu bila dah habis basic payung, semua kena ambil. Dia akan pergi, tengoklah dia nak masuk jurusan mana. Dia masuk jurusan udara ke? Kalau udara, dia akan pergi kepada kepakaran di dalam penerjunan lah. Okay, sampailah daripada menggunakan payung petak, terjun 10,000, terjun 15, sampailah dia pergi kepada high altitude, high open ataupun HAHO, menggunakan oksigen 20,000 kaki tinggi lah tu, menggunakan oksigen. Itu kalau dalam, orang kata dalam operasi udara lah. Okay, kursus yang tertinggi sekali di dalam operasi udara ni, kalau kursus tu dekat Pelupak lah, dekat Pusat Latihan Peperangan Khas. Dia pergi kepada PJI, para jam instructor, jurulatih payung terjun. So kalau jurulatih payung terjun tu, tuan-tuan, dia akan melatih peserta-peserta menjadi penerjun yang layak lah. Yang layak. So bayangkan kalau bila dah pencen kan, dia boleh bekerja dekat kelab-kelab payung terjun Malaysia ke mana-mana kelab. Banyaklah kita punya sini-sini dulu bekerja ataupun join kelab lah. Itu. Yang keduanya, kalau dari segi operasi perairan, kepada menyelam lah. Menyelam, boat, okey, boat, small craft handler, boat handler, bawa boat, menyelam, banyak kepada operasi perairan tu lah. Sampailah dia pergi kepada expert punya diver lah. Okey, dalam term military. Kalau saya rasa, kalau penyelam, kalau kita kata, kalau dari segi penyelaman ni kan, kalau seorang anggota Gerak Khas ni, dia nak apply untuk dive master, orang katakan nak ambil pedi kan, so tak susah bagi dia lah. Okay, kalau saya tak silap, Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat yang Kem Sungai Udang tu pun dah certified sebagai pusat. Dia panggil bertauliah untuk bagi certified penyelam-penyelam untuk awam lah. Okay, kalau dari segi operasi daratan pula, operasi daratan lebih kepada bodyguarding.
Bodyguard ni tempur jarak dekat. Tempur jarak dekat ni dia di dalam komposisi operasi menyelamat tebusan. So kita boleh gunakan itu modul tu untuk jadi orang kata apa, lepas berhenti ni jadi bodyguard. Jadi kan saya tak cerita panjang-panjang, saya just touch saja supaya bagi idea kepada tuan-tuan. Sebenarnya saya nak jawab ni soalan ni, banyak soalan ni kan. Dia tanya apa ada dalam komando. So komando ni adalah pasukan khusus yang dapat melaksanakan pelbagai jenis operasi strategik di dalam ataupun di luar negara. Okey. Yang mana mempunyai kepakaran operasi 3 dimensi lah kita kata, sama ada darat, laut dan udara. Okay, saya cerita secara umum, secara layman sebagai pengetahuan sahabat-sahabat sekalian lah. Okay. Lepas tu dia tanya apa beza 11, 21, 22. 11, 21, 22 adalah unit tempur dalam 21 GGK lah. 21 GGK ni 21 grup kerahas ni kat atas bawah tu ada 11, 21, 22, 21 semboyan, 21 komponen kerahas lah. Okey, kalau kata 11, 21, 22 ni adalah pasukan tempur lah. Pasukan tempur. Saya pernah duduk di 11, saya pernah duduk di 22 komando. 21 saya tak pernah lah. Okey. Jadi overall orang kata sama aja. Mana-mana tiga-tiga ni inilah tempat dia. Kadang-kadang daripada 11 dia akan pergi ke 22 pergi ke 21. Okey. Cuma peranan dan tugas dia ni, kalau kita kata peranan dan tugas ni, kalau kita kata sama ya peranan dan tugas dia lah. So kalau orang kata 11 regimen kerahas, okey, 21 komando, 22 komando. Tuan-tuan sekalian, kalau ada sahabat-sahabat ataupun saudara mara yang bekas komando ke, kalau ditanya dia akan cerita secara lebih detail lah. Okey. Bagi saya 11 ke 21 ke 22 ke, kami tetap bila toreh, orang kata toreh darah ni keluar darah komando lah, 21 grup kerahas lah. Mana-mana pun kalau orang kata 11 ni lebih baik, 21 lebih baik, 22 lebih baik, bagi saya sama sajalah. Kita dilahirkan daripada khusus basic komando. Kita dilatih oleh brother-brother kita semua, oleh satu pusat latihan peperangan khusus. Semua sama kita, duduk pun sama, cuma nama saja yang berbeza lah. Kalau kita nak cerita detail dari segi penugasan, adalah sedikit berbeza lah. Okay. Seterusnya lagi dia tanya sejawab nasihat yang berguna daripada seorang komando. Okay, daripada saya kata bagi saya nasihat yang paling berguna sekali ni, DPM saya ni, dia tanya saya dalam messenger. Nasihat yang berguna ni bagi saya, guru yang paling terbaik sekali bagi kita di dunia ni adalah kesusahan lah. Adalah kesusahan. So daripada kesusahan tu kita dapat tahu potensi diri kita. Okay. Dulu masa kat kampung saya susah. Saya ni orang susah, saya hidup susah. Lepas tu saya bawa diri saya masuk asrama pun saya susah. Jadi kesusahan tu sentiasa ada pada saya lah. Saya masuk askar pun, bila masuk askar ramai kan, bila berada dalam fasa kesusahan ni, kita boleh bawa diri kita. Saya boleh bawa diri saya. Lepas tu susah ni macam-macam lah, dari sudut kewangan, dari sudut kita tak mampuan, dari sudut tenaga, dari sudut peralatan, dari sudut pergaulan, macam itulah. Jadi nasihat saya yang paling berguna adalah kesusahan adalah guru terbaik untuk kita meneruskan hidup di atas muka bumi ni lah. Saya kalau nak cerita pasal kesusahan tu nanti mungkin kita boleh ambil satu masa kita buat live. Tuan-tuan boleh tanya saya tentang kesusahan lah. Okay, saya boleh cerita tentang kesusahan lah. So itu nasihat saya lah kat luar, orang yang kat luar sana. Bukan senang nak senang. Nak senang ni bukannya senang. Nak susah ni bukan susah pun nak susah. Tak susah nak susah. Okay, bagi saya di sini kalau kita ambil bukan senang nak senang. Kita kalau kita nak, orang kata nak buat rumah dengan kayu kan, kita kena belah pokok. Belah pokok, tebang pokok, belah pokok, jadikan papan, buat tiang. Okay, kita buat, lepas tu kita kena pakai paku daripada kayu kan. Susah kita nak bina kayu. Orang dulu orang panggil memugang hutan kan, cari pokok yang baik-baik buat rumah kan. Bertahun baru rumah siap.
Tapi nak memusnahkan rumah tu pakai sebatang mancis, gurui api, cucuk, buah petrol sikit, habis terbakar rumah. Mana dia di sini nak susah tu memang tak susah, nak susah. Okey, nak senang tu bukan senang, nak senang lah. Macam tu nasihat saya lah. Sebab saya orang susah, anak-anak saya pun sekarang ni taklah susah macam saya. Tapi saya sentiasa nasihat tentang erti kesusahan. Susah kita nak cari duit, bukan senang kita nak cari duit yang halal lah, yang halal. Nak habis duit tak susah, senang yang nak habis. Satu hari boleh habis berapa ribu, berapa ratus ringgit. Jadi nasihat ikhlas saya daripada hati saya kepada kawan-kawan sekalian. Nasihat saya, bila kita berhadapan dengan kesusahan, kena ingat guru yang terbaik sekali adalah kesusahan. Lepas hilangnya susah akan datangnya senang. Lepas tu datang senang, kita akan susah. So kita kena bertahan lah. Okay. Ada juga yang tanya saya tentang jati diri. Nanti saya ceritalah. Daripada kesusahan tu kita akan faham tentang erti jati diri. Itu nasihat daripada saya. Seterusnya dia tanya maksud beraziba. Beraziba ni saya nak ambil satu perkataan. Bagi saya beraziba ni saya akan letakkan sebagai macam prinsip lah. Dia macam satu war cry, cogan kata, macam saya cakap sebelum ni, macam banzai, kamate, tu yang hakka kan. Lagi apa lagi, agi hidup, agi ngelaban. Cuma di sini beraziba ni kan, saya setiap kali saya akan, channel saya dia akan keluar beraziba. Ada maksud dia ada. So keluar channel di situ, yang pertama saya letak hidup mulia, mati bermaruah kot, saya tak ingat. Macam itulah. Kita hidup di dunia ni, kita kena jadi seorang yang bermanfaat lah. Kita membuat kebaikan. Orang buat kita ke, orang aniaya kita ke, tak apa. Yang penting kita jangan buat orang. Itu maksud dia hidup mulia. Mati bermaruah ni macam prinsip lah. Prinsip. Benda yang betul tetap betul, benda yang salah tetap salah lah. Kalau kita buat satu benda yang salah, kita kata betul, itu bagi saya tak wajar lah. Tapi kalau kita buat benda yang betul, orang kata salah, terpulang lah. Ini ada kena mengena dengan jati diri lah. Untuk dapatkan benda-benda pengalaman hidup ni, tuan-tuan kena masa dan juga umur memainkan peranan lah, selain daripada pengetahuan lah. Okay? Masuk beraziba. Nanti saya akan keluar lagi. Beraziba, lebih baik mati melutut daripada hidup mengampu dan menyembah. Macam tu. Itu daripada beraziba tu lah. Saya mesej saya kepada sahabat-sahabat kat luar sana lah. Okey. Ada tanya lagi tugasan komando rahsia macam dalam gambar Navy SEAL dan filem kan. So macam saya cakap tadi lah, tugasan komando ni kita kata misi-misi khas lah, misi strategik. Okay? Misi strategik. Contoh di sini macam operasi lawan keganasan. Misi-misi khas. Kita kata macam Lahad Datu kan. Itu kita kata keganasan lah. Pengganas suluk. So komando dia terlibat dalam op daulat, tetapi spesifik kepada misi khas. Kalau kita kata dalam Lahad Datu ni, dia lebih kepada misi yang komando buat adalah misi orang panggil sniper operation. Salah satu kejayaan terbesar pasukan 21 GGK di dalam menanggani ataupun menumpaskan ataupun menghadapi isu di Lahad Datu adalah sniper operation yang berjaya bagi saya, sangat-sangat berjaya lah. Okey. Seterusnya lagi, tanya lagi, apakah perubahan besar pada saya selepas saya jadi komando? Wah, kalau tanya ni, soalan ni memang panjang ni soalan ni. Perubahan saya sangat besar. Bagi saya sangat besar setelah saya masuk komando ni lah. So besar macam mana nak kata kan? Sebab saya daripada orang awam masuk kadet setahun, kadet tentera kan, kadet setahun, habis kadet terus masuk basic komando, masuk unit sekejap. Saya masuk 8 RMD Kuala Lipih, 2 minggu saya masuk, terus saya apply untuk kursus asal komando dan saya lulus. Sampai sekarang saya tak balik lah ke 8 RMD Kuala Lipih tu. So kalau tuan-tuan tengok perubahan terbesar saya,
Macam yang tuan-tuan nampak ni lah. Bagi saya 21 GGK ataupun Kerjaya sebagai seorang anggota Gerahas ni kan, dia menyediakan satu platform yang sangat luas. Contohnya macam orang kata askar tu sendiri kan, orang kata askar ni spender pun dia bagi. Kalau bahasa kampung memang spender issue. Saya dapat spender issue yang warna hijau tu, spender issue. Kasut bagi, sokin bagi, baju bagi, uniform bagi. Lepas tu lagi apa? Kalau duduk mes, makan bagi. Duduk mes bilik bujang pegawai kan, makan bagi sehari. Pagi breakfast 10.30, makan tengah hari, minum petang, malam supper 6 kali makan. Tiap-tiap bulan kena bayar lah. Orang panggil mes bill sikit lah kan, tak banyak mana pun. Lagi apa lagi? Ayak free, mandi, elektrik free. Lepas tu gaji kita ada. Okay, banyaklah saya kata perubahan besar bagi komando ni dari segi kehidupan lah, dari segi kehidupan. Dari segi diri tu besar lah dia punya kesan kepada saya kan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan tengok kan, seorang askar biasa dengan seorang anggota Gerahas, walaupun dia dah tukar pakai awam, kita boleh nampak tu perbezaan dia tu. Cara dia tu kita tak tengok dia pakai uniform, cara dia bercakap, kalau dia pegang weapon, ni special forces ataupun ni, kita boleh nampak tu. Saya boleh nampak lah. Okay, karakter dia tu berubah lah. Kenapa dia berubah? Dia boleh jadi perubahan yang besar. Bagi saya dia boleh jadi perubahan yang besar ni disebabkan oleh latihan yang dialami telah mengubah seseorang dari segi pemikiran, tingkah laku, dan perbuatan dia ubah. Kan basic komando, khusus asal komando dia kata apa tau? Yang hitam kami putihkan, yang malas kami rajinkan, yang lemah kami kuatkan, yang apa lagi? Yang tidak disiplin kami disiplinkan, yang bengkok kami luruskan. Jadi kalau kita dah ikut kursus asal komando 3 bulan, kat situ dah berubah dah. Kita akan berubah dah. Macam mana dia boleh berubah? Macam dia boleh berubah ni sebab kita berada dalam satu keadaan yang sangat sukar. 3 bulan tu tidak ada kursus di dunia yang paling teruk lagi dari selain daripada kursus asal komando lah. Termasuk komando satu dunia. Sama je. Kalau musim sejuk, kalau dekat luar negara, cara musim sejuk, salji dia. Kalau belah-belah pergunungan macam Pakistan kan, komando Pakistan ke, yang ada pergunungan, dengan pergunungan dia. Kita dengan hutan, dengan cara hutan kita, dengan kepanasan kita, iklim kita kan, dengan lembap kita, dengan payah kita. Jadi bagi saya semua sama. Bila kita berada di dalam satu keadaan yang sangat sukar, di luar kemampuan kita sendiri, kita boleh harung dia. Kenapa kita boleh harung? Sebab bukan kita seorang, kita ramai. Kita follow kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita dah tak larat dah. Saya pun dah nak surrender dah, nak bunyi loceng, keteng, nak surrender. Tapi disebabkan tengok kawan-kawan yang tolong kita, kawan bagi kita semangat. Ni setia kawan lah ni. Kawan tolong angkat kita, bantu kita sakit. Kawan tolong jaga kita. Kat situ semangat kita tu. Jadi kita telah diuji pada satu tahap kesusahan yang paling maksimum, yang mana otak tak boleh nak berfikir dah, hanya berjalan saja, ikut je. Kita telah melepasi satu tahap. Satu tahap makna dia kan, bila kita tengok balik perjalanan kita, aku berjalan 160 km dalam masa 3 hari. 3 hari 2 malam, 160 km tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Saya berjalan. Sekarang tak boleh lah berjalan. Naik gerai boleh akut 160 km kan. Boleh. Makna dia apabila sampai satu tahap, tenaga kita dah tak boleh pergi, kekuatan kita kuat. Apabila satu keadaan otak kita dah tak boleh nak berfikir, tak terima dah benda tu, kaki kita masih berjalan. Dia main swift on swift. Tu yang orang kata kuatkan mental. Apa saja yang kita tempuh, kita mesti tempuh. Kita jangan lari, kita mesti tempuh dah. Sebab setiap benda yang kita hadapi tu
ada pengakhiran dia. Bukan selama-lamanya lah. Okay. Jadi dia kata perubahan yang besar lagi, saya ada disiplin lah. Saya rasa saya ni berdisiplin sebab rumah saya yang cakap. Dulu sebelum awal-awal kan, kalau orang kata disiplin, tahap disiplin ni, Gerahas ni orang kata disiplin dia tinggi. Saya ingatlah jurulatih saya katakan dalam komando ni, dia kata dia tak mau lewat sesaat, tak mau cepat sesaat. Sesaat bukan sesaat seminit lah, kita kata sini kita kata sesaat lah, macam ajal kita. Okay? Apabila dia kata waktu tu by hook by crook, okay? Without fail, kita kena ada time tu. Ini dari sudut falsafah masalah. Sebab bila kita nak melaksanakan satu misi, kita akan sama-samakan jam kita semua sama. So kita akan bagi timing untuk naik helikopter pada jam sekian-sekian, ataupun TOT, time on target, untuk kita terjun masa sekian-sekian. Makna dia time tu dan kita akan terjun. Maksudnya masa ni sangat-sangat crucial, sangat-sangat penting lah. Macam mana nyawa kita lah, tidak dicepatkan sesaat, tidak dilewatkan sesaat. Okay, tu orang kata komando tu, command and do. Okay, do or die, nak buat ke nak mati. So tidak ada pilihan, execute the mission, kita buat. Saya nak cerita lebih-lebih ni, saya pun segan juga, tak berada kat luar sana kan. Orang kata apalah ni kan. Tapi niat saya satu je lah, saya nak kongsi apa yang saya rasa supaya dapat manfaat kepada sahabat-sahabat kat sana lah. Okay. Lepas tu lagi dia tanya lagi kerjaya hala 7 dalam komando. Okay, kerjaya kita bila dah masuk anggota Gerahas, kita follow je. Saya follow je kerjaya. Saya tak tentu, saya tak, bila orang kata 15 tahun yang pertama tu saya just follow. Orang tak khusus, kita pergi khusus. Orang suruh pergi sini, kita pergi sini. Command and do. Orang suruh kita terlibat dengan operasi, kita libat operasi. Orang bagi pejawatan kerja ni, kita buat kerja ni. Bukan buat saja, buat dengan sebaiknya lah. Okay? Orang kata always produce the best lah, kita buat yang terbaik lah. Sebab standard kita tinggi. So bila setengah orang bagi tengok satu keadaan tu dah puas hati dah. So sebagai anggota Gerahas ni kita lebih detail, sebab kita boleh nampak tau dia punya di belakang tu kesan dia tu. Macam tu kekuatan, orang kata kekuatan kita lah, sebab kerja kita memang macam tu. Okay. Lepas tu lagi dia tanya pasal sumpah prajurit komando. Sumpah prajurit komando ni ada 12 tau. Ada 12. Yang saya ingat yang ke-12 itulah, saya akan mempertahankan beri hijau dan orang yang memakainya hingga akhir hayat saya lah. Tak apa, yang ni kita ada buat satu tajuk yang special nanti, saya cerita Okay. Lepas tu lagi tanya tentang pengalaman hutan. Okay, pengalaman hutan nanti saya akan buat special edition untuk pengalaman hutan Cuma saya nak share sikit lah, saya nak share bagi saya cerita lawak sikit ni. Bukan saya takbur, tak lah, ni lawak, saya lawak. Okay. Kawan tanya kan pengalaman hutan kan. So bagi saya pengalaman hutan ni macam makan buah durian lah. Makan buah durian. Makan buah durian ni, buah durian kuning macam mah kan. Kira tak cak jari tu, lekat cak jari kat isi dia kan. Kita makan, Allah sedapnya durian. Lemak dia ada, manis dia ada, pahit dia ada, gas banyak tak banyak, banyak tak banyak kan. Gas dia tu kan. Dengan kita makan liat dengan biji dia nipis, sedap makan durian ni. Kita boleh tahu ni, ini di 24, ini IOI, ini Musangking ni, saya tak pandai ingat durian. Kira sedap lah durian ni. Masuk hutan tu macam makan durian. Tapi kalau kita tanya orang yang tak biasa masuk hutan, dia dengar hutan yang dia bayangkan rimau, dia bayangkan sesat, dia bayangkan hantu, dia bayangkan ular, dia bayangkan macam-macam hutan ni. Tu beza dia tu. Beza dia kan. Cerita pengalaman lah. Dia orang cerita pengalaman kan. Tak apa, nanti saya cerita special macam pasal hutan. Saya share lah, saya share pengalaman saya je lah tentang pandangan saya terhadap hutan tu kan. Macam makan buah durian. Minta maaf lah, bukan nak takbur, nak melawak je, nak melawak. Lepas tu lagi apa, tanya lagi apa yang saya dapat bila saya masuk Gerahas kan, masuk komando kan. Ya Allah, saya cakap macam mana saya 1993 habis SPM, 1993 habis SPM, 1997 masuk kadet. Masuk kadet setahun, 1998 masuk start tahun 98 tu saya masuk Gerahas.
sampailah sekarang. Sekarang memang gerak khas lah, walaupun saya ditumpangan ke Markas Angkatan Tentera kan. So sepanjang kalau betul-betul solid dengan gerak khas ni, saya kata lebih kurang dalam 16 tahun. 2016 saya keluar pergi ke Port Dickson 2016, sambung belajar dekat Markas Angkatan Tentera. Jadi kan, apa yang saya dapat kan, tuan-tuan sendiri lihatlah apa yang saya dapat. Saya dapat pangkat, saya dapat pengetahuan, saya dapat keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Saya dapat orang panggil gaji yang cukup, Alhamdulillah. Tapi orang kata gaji ni atas ada diri kita menguruskan lah. Saya dapat elon komando. Ni elon komando ni. Kalau komando dia dapat duit lebih, elon dia 900 sebulan. Dia panggil elon pasukan khusus, termasuk Pascal, UTK semua dapat lah tu. Elon pasukan khusus. So saya dapat lah 900 lebih. Walaupun saya pangkat saya major, tapi dengan penambahan orang tak RM900, compare dengan askar biasa tu kan, jangan jauh. Kalau sebulan 900, 10 bulan 9,000. Okay, 10 bulan 9,000. Kalau setahun 10,800. 10 tahun setahun 10,800. Setahun lah 10 tahun tak jadi 180,000. Kalau 1,000 tahun banyak. So alhamdulillah, apa yang saya dapat, alhamdulillah lah. Bila saya rasa kebanyakan kawan-kawan saya yang pencen kan, yang pencen anak-anak mereka, alhamdulillah keluarga mereka. Lepas tu bila dah pencen, mereka banyak pergi, banyak terlibat dengan aktiviti NGO keagamaan. Mereka bawa cara hidup mereka dalam tentera, disiplin mereka. Pergi kat luar, kalau tanam kelapa sawit, dia akan buat kelapa sawit. Pagi-pagi pukul 7 dia dah turun dah. Pukul 6 petang dia akan balik. Macam sahabat saya kenal Sazali Rauf kan, ada kebun. Macam biasa pagi-pagi dia anggap macam hari pagi, macam dia PT pagi berlari kat kebun dia. Dia buat, lepas tu time pukul 10.30 dah rehat mendayak. Rutin tu dah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dah jadi sebati yang kita kan. So kebiasaannya kalau seorang askar ni kan, askar yang baik, askar yang bagus ni boleh pencen sampai 25 tahun, 30 tahun. Saya rasa insya-Allah dia boleh bawa lah diri dia lah. Tapi dia, orang kata dia takkan kerja dengan orang lah. Kebanyakannya lah adalah yang kerja dengan orang lagi, jadi bodyguard tu ada. Okay, tapi ilmu yang ada pada dia cukup lah. Bagi saya apa yang saya dapat ni, kalau saya tak masuk askar, mungkin saya lambat kahwin. Sebab apa saya cepat kahwin masuk askar? Sebab masa saya dah tenda muda, saya kahwin, saya boleh buat pinjaman koperasi. Saya buat 5,000 lebih masa tu dah boleh kahwin. Masa tahun 2000. Kalau saya tak masuk askar, mana saya nak cari duit? Kerja kilang ke, kumpul-kumpul duit boleh lah kan. Tu. Okay. Lepas tu tanya apa lagi ya? Saya rasa kerjaya selepas komando. Okay, kerjaya selepas komando nanti kita ceritalah lah. Kita ceritalah, itulah serba sedikit apa yang komando buat pada saya sehingga menyebabkan saya jadi ini kan. Saya rasa semua benda-benda, kadang-kadang kita tak fokus sangat kepada perubahan diri pada disebabkan oleh komando tu sendiri. Makna dia di sini dia atas perwatakan ataupun kepribadian seseorang tu. Kalau seseorang tu bagus, dia kerja mana-mana pun, kerja kedai makan pun, kerja pasar raya pun, kerja, contoh kita kata kerja dekat Pasar Maidin. Okay, sahabat saya ada seorang kerja Pasar Maidin, dia kerja lama sampai naik supervisor, storekeeper kan, sampai jadi in charge. Lepas tu dia ambil ruang masa lapang, dia mengajar. Dia, orang kata dia ada kelebihan agama, dia ada kelayakan agama kan. Dia mengajar. So di sini apa yang kita kena ketahui, yang kita kena tahu adalah diri seseorang tu sendiri ya. Cara bagaimana dia bawa diri dia, perwatakan dia. Okay, perwatakan yang disebabkan oleh didik asuhan ibu bapa, pengetahuan agama. Pengetahuan agama satu, penghayatan terhadap agama tu, dengan akhlak dia dengan orang ramai, dengan kerajinan dia, dengan disiplin dia. Tapi kalau kita masuk dalam tentera, benda ni dilatih. Dia dilatih. Saya ingat jurulatih saya bagi tahu
Kamu ni dia kata kalau Samseng, kat kampung Samseng, masuk saja pintu pagar camp tu kan, ambil Samseng, sangkut dekat pintu pagar tu. Kat pagar camp tu yang tajam kan. Letak hang punya Samseng kat situ, masuk dalam camp. Maknanya dalam camp hang tak ada Samseng dah. Hang nak Samseng balik, hang keluar camp tu, ambil balik Samseng tu, jadi Samseng. Dia kata macam tu lah kan. Jadi kita dilatih macam tu dalam keadaan paksa. Kita dipaksa untuk bertingkah laku dengan baik. Kita dipaksa untuk tepati masa. Kita dipaksa untuk makan ikut waktu. Kita dipaksa untuk pergi ke masjid untuk solat. Memang paksaan tu orang kata tidak mendatangkan bahagia. Tapi bila dipaksa dalam kelompok yang besar, benda tu akan jadi macam satu pembudayaan. Dan lama-kelamaan saya pula latih pada anak saya. Tapi saya tak paksa lah macam askar kan. Itu saja untuk perkongsian jawab soalan ni. Banyak ni saya jawab ni. 1, 2, 3 banyak. Saya cuba jawab lah dalam masa yang singkat lah. Okay, nanti insyaAllah ada ruang dan masa saya nak cerita pasal perkongsian makan durian. Makan durian masuk hutan. Perkongsian sikit-sikit cerita tentang hutan. Saya suka hutan, saya seronok hutan. So terima kasih banyak. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selagi ada orang nak dengar saya punya cerita, InsyaAllah saya akan usahakan lah. So itu saja daripada saya. Moga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Command and do Braziba. Terima kasih terima kasih semua. Assalamualaikum.